komponen di mana Allah Azza wa Jal meletakkan hukum hakam dan juga tata cara bagaimana ia dilakukan. Maka Allah Ta'ala apabila puasa itu yang difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, lalu firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah berikan do and don'ts di dalam Ramadan berkaitan dengan puasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala sebilangan daripada kita yang alhamdulillah berada dalam manhaj sunnah, belajar sunnah, menjadi begitu teknikal di dalam amal ibadah. Maka balik semula kepada apa yang kita bincangkan tadi, maka kadang-kala apabila kita mempelajari sunnah, kita mempelajari daripada apa yang Allah Azza wa Jal dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita, ia tidak patut berlaku di dalam perbincangan yang hanya berkisar berkaitan dengan technicality. Sama ada dia puasa, dia sah ataupun tidak, yang mana sunnah ataupun tidak. Itu perkara yang saya tidak nafikan, ia perkara yang penting. Namun kadang-kadang hilang daripada kita yang memfokuskan lebih kepada perkara ini nilai kejiwaan, nilai di mana manusia itu menjiwai bagaimana kefarduan itu diberikan, diletakkan di atas pundak kita, dan bagaimana melaksanakan amal ibadah tersebut. Kadang-kadang kita mungkin agak sensitif dan tidak mesra dengan perkataan sufi dan sebagainya. Satu kesilapan juga untuk menghukum satu perkara itu secara general. Ta'mim, al-hukmu ala ta'mim, dia menghukum satu benda terhadap secara general. Kadang-kadang isunya orang mungkin faham perkara tersebut tentang bagaimana penyucian jiwa, bagaimana deal antara puasa tersebut dan juga manusia hamba yang sedang melakukan ibadah tersebut, dan dia menjiwai perkara itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan antara hadis yang sahih dan banyak, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Apabila masuknya dalam seseorang hamba itu di dalam Ramadan dan dia tidak diampunkan, apa nak jadi? Ia berinteraksi dengan jiwa dan perasaan. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan rahmat, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, wa fi riwayatin futihat abwabul sama, wa fi riwayati Muslim futihat abwabur rahmah. Apabila masuknya datangnya Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu syurga, dalam riwayat Muslim dibuka pintu rahmah. Bagaimana ia bukan sahaja dengan tata cara kita. Okey, ia bukan saja yang bila mula perbahasan berkaitan itu dan ini, perkara yang menarik, perkara yang kita perlu upgrade pengetahuan kita. Namun daripada sisi bagaimana manusia itu berinteraksi dengan puasa dia, keadaan di mana Allah menjadikan perut kita kosong, nafsu itu tunduk, masa yang lapang, menyebabkan bagaimana berhubungnya jiwa seorang manusia, seorang hamba kepada Tuhan dia. Bila masa yang banyak, selain mungkin kita lemah dalam Quran, kita mempelajari Quran, kita sudah tahu tentang Quran, bagaimana kita tadabbur Quran. Oleh yang demikian, semoga di dalam Ramadan ini kita menjadi sunnah dalam erti kata bukan sahaja benda teknikal, tetapi bagaimana kita berhubung antara manusia hamba ini dengan Tuhan dia. Ketika salat pada waktu malam, bukan sahaja salat itu kita alhamdulillah kita tarawih, tetapi kita juga diminta untuk menghabiskan penghujung malam juga. Kalau kita berpegang agak begitu strict bahawa hanya dengan 8 rakaat. Kita saya kuliah di Shah Alam. Ahli jawatan kuasa surau dia mengadu, ada satu ustaz datang. Dia kata tidak boleh untuk salat melainkan 20 rakaat saja.
Tu lagi advance. Okay, dia kata kerana Umar buat. Habis tu Nabi buat macam mana? Tak apalah. Benda ni, dia kalut benda yang sunat. Benda wajib dia tak buat. Okay. Maka, apabila dia bangkit malam, dia sebelum daripada waktu suhur, dia nak makan sahur, selain daripada dia tengok bola. Okay. Dia bangkit dah salat. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal layli huwa ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bagaimana malam itu kadang-kala dia hening. Percayalah, kadang-kala benda ini dia bukan hanya orang menceritakan, tetapi iaitu motivasi untuk kita bangkit malam dan kita akan merasai dia. Banyak benda dalam hidup, kadang-kadang kita terlepas pengalaman tersebut, kita rasa, aku memang tak boleh bangun. Dia tak buat langsung. Okay? Sebab semangat dia itu tadi telah tidak ada semangat itu telah mematikan keseluruhan amal ibadah dah. Ramadan akan sampai dan kita mohon daripada Allah dengan diturunkan rahmat, keampunan dan sebagainya, Allah jadikan kita di kalangan orang yang Allah ampunkan. Allah jadikan kita seperti mana yang saya selalu ulang, antara doa yang disebutkan oleh Yahya ibn Kathir, yang disebutkan oleh Al-Mu'alla bin Fadal, para salaf berdoa 6 bulan sebelum daripada sampainya Ramadan. Dan apa kata Yahya ibn Kathir, antara doa mereka yang masyhur, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li ya Ramadan wa tasallim lahu mutaqabbala. Ya Allah, engkau sampaikanlah aku untuk kepada Ramadan dalam keadaan sejahtera. Allah ambil saudara mara kita, orang terdekat dan kenalan kita sebelum sampai Ramadan. Bukan saja Ramadan ini dan sebelum daripada ini. Allah kata, dan dia kata, ya Allah, engkau jadikanlah keadaan diriku ini dalam keadaan sehat sejahtera ketika dalam Ramadan. Jangan sampai-sampai yang mungkinlah tak pernah gastrik, tiba-tiba gastrik dalam Ramadan. Ataupun memang betul sakit. Tak sama antara Ramadan, yang puasa yang kita buat dalam Ramadan dan di luar daripada Ramadan. Dan daripada penat lelah, pagi kita berpuasa, malam kita beribadah, dipenuhi dengan keseluruhan itu, janganlah Allah tidak mengira kebaikan daripada amalan ibadah yang kita lakukan. Kadang-kadang ia tidak perlu banyak. Okay? Kita stick dengan beberapa amalan tetapi konsisten every single day di dalam Ramadan. Okay? Kita stick dengan, alhamdulillah kalau kita baca Quran, dengan bacaan Quran kita yang mungkin tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat, untuk satu juzuk, kita habis lepas pada subuh tu, kita buka Quran dalam masa mungkin, bacaan jangan tak lambat tak cepat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sederhana. Pengalaman saya lebih kurang dalam 27 minit kita habis satu juzuk. Yang penting tutup handphone. Time tu dia update dia punya makan sahur tadi apa, WhatsApp masuk apa, dia layan benda tu memang 3 jam tak habis. Okey? Kita peruntukkan. Kalau kita jenis ni, kalau katakan mungkin dalam 5 muka ke 7 muka, setiap kali salat kita mampu habiskan satu juzuk dalam masa satu hari. Moga Allah ampun dan rahmati kita, dan Allah sampaikan seperti mana Allah kumpul kita pada malam ini, Allah kumpulkan kita dalam syurga Allah kelak insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.